Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Kami daripada kos Ijazah Sarjana Muda Informatik Teknologi Informatik Media dengan kepujian ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya, iaitu Wan Muhammad Hakim bin Ali, Muhammad Aidi Wajidin bin Suhairi, Azan Syahri Iman bin Khalid, Amirul Nashrid bin Amirullah, Ahmad Hakimi bin Azhar, Muhammad Delia bin Rahim. Metrik 072606, dan hari ini saya akan membuat pengenalan tentang penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Sains atau ilmu atau bahasa Inggerisnya knowledge bermaksud mendapat atau mengetahui sesuatu ilmu yang merangkumi ilmu tentang Tuhan, manusia dan alam. Ilmu ini dikenali sebagai sains ketuhanan, sains kemanusiaan dan sains tulen atau tabi'i. Sains Islam pula adalah berpandukan sumber paling berautoriti dalam Islam, iaitu wahyu yang terdiri daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Para saintis pada hari ini menggunakan teori Big Bang atau dikenali sebagai ledakan besar sebagai penghubung permulaan kejadian alam semesta. Pada abad ke-20 yang lalu, para saintis seperti Einstein, Feynman dan juga Lemaitre berpendapat bahawa planet-planet yang bertaburan di angkasa ini asalnya adalah awan hitam yang sangat besar terdiri daripada gas yang tebal di angkasa raya yang tinggi. Saya Muhammad Aidi Wajidi. Saya akan menerangkan tentang objektif penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Okey, objektif pertama ialah menjelaskan definisi langit. Yang kedua, mengenal pasti proses kejadian langit berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, menyatakan 6 fasa penciptaan langit. Yang keempat, menjelaskan proses kejadian langit menurut sains. Dan yang terakhir, menghubungkan antara Al-Quran dan sains mengenai kejadian alam. Okay. Terangkan tentang perbincangan penciptaan langit menurut Al-Quran dan hadis. Penciptaan langit dan bumi telah menjadi satu perdebatan hebat di antara para saintis sejak dahulu lagi, sehingga terciptanya pelbagai jenis teori akan penciptaan alam semesta. Antaranya adalah teori materialisme dan teori ledakan besar, Big Bang Theory, yang dibahas oleh Lucifers dan Democritus, yang merupakan ahli falsafah Yunani, dan juga Georges Lemaitre, ahli kosmologi Belgian, padri Katolik dan juga merupakan pengasas utama teori ledakan besar. Teori-teori ini amatlah terkenal sehingga ia menjadi sumber pembelajaran yang dipercayai dari berbagai pihak. Al-Imran ayat 190 hingga 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Nama saya ialah Amirul Nashrid bin Amirullah. Nombor metrik saya ialah 073721 dan saya akan membentangkan 6 fasa penciptaan langit. Fasa Big Bang sekitar 12 hingga 20 bilion tahun lalu. Inilah awal terciptanya matahari, tenaga dan waktu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan buang. Hasil dari nuklear antara gas-gas hidrogen menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen sampai
besi atau disebut juga nukleosynthesis Big Bang. Di luar atmosfera langit biru tidak ada lagi, yang ada hanyalah titik cahaya bintang, galaksi dan benda-benda langit lainnya. Adapun dalam fasa ini, pembentukan bintang-bintang di dalam galaksi yang masih berlangsung hingga saat ini. Fasa penciptaan alam semesta adalah proses penciptaan sistem suria termasuk bumi. Foto bumi, ataupun dikenali sebagai bayi bumi yang telah terbentuk telah berorientasikan menghasilkan fenomena siang dan malam yang di bumi sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dengan indah. Fasa berdebu antara bintang yang sejuk mulai menghangat dengan pemanasan sinar matahari dan pemanasan dari endogenik dari perebutan unsur-unsur radioaktif di bawah kerak bumi. Batuan basit yang menjadi dasar lautan dan granit yang menjadi batu utama di daratan merupakan hasil pembekuan jirim leburan tersebut. Pemadatan kerak bumi yang menjadi dasar lautan dan daratan itulah yang nampaknya dimaksudkan penghamparan bumi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Matahari menimbulkan fenomena cuaca di bumi iaitu awan dan halilintar, melimpahnya air laut dan keadaan atmosfera purba yang kaya akan dengan gas metana CH4 dan amonia NH3 serta sama sekali tidak mengandungi oksigen. Persenyawaan organik yang mengikut aliran air akhirnya tertumpu di laut sebagaimana dikembalikan pada surah Al-Anbiya ayat juzuk 21 ayat 30 yang telah menyebutkan bahawasanya semua makhluk hidup berasal dari air. Fasa ke-6 dalam proses penciptaan alam ini adalah dengan lahirnya kehidupan di bumi yang dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 bilion tahun lalu menyebabkan atmosfera mulai terisi dengan oksigen bebas. Pada masa ini pula proses geologi yang menyebabkan lipatan pelat tektonik yang akan menghasilkan rantai pegunungan di bumi terus berlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Syairul Iman bin Hali. Saya akan menerangkan mengenai rumusan penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Rumusan mengenai penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Dari perspektif Al-Quran, penciptaan langit secara metafora digambarkan sebagai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, langit sama dalam bahasa Arab sering dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai banyak fungsi dan tujuan, termasuk atap langit yang melindungi dan memelihara bumi serta tempat tinggal malaikat dan sumber wahyu. Al-Quran menggambarkan lebih banyak penjelasan metafora dan keagamaan, manakala sains berusaha untuk menerangkan fenomena alam menggunakan kaidah saintifik dan berdasarkan bukti empirikal. Walaupun kedua-dua perspektif tersebut mempunyai pemahaman yang berbeza, namun ramai orang mampu menggabungkan kedua-dua perspektif tersebut dan melihat keharmonian antara ilmu agama dan ilmu sains. Sahaja daripada kami dari Kumpulan 5. Kami harap kajian kami ini dapat membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah sebuah naskah yang benar dan sangat relevan sehinggalah sekarang.
dan mempunyai banyak bukti-bukti yang berkaitan dengan saintifik, terutamanya dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam.